Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tazkirah petang ini kita akan sentuh sikitlah tentang liberalisme. Okay, ni macam orang kata liberalisme ni adalah satu isu yang berkaitan dengan akidah. Jadi saya cerita sikitlah tentang liberalisme, faktor-faktornya dan juga cara-cara untuk orang kata nak menjawablah orang-orang yang apa yang orang kata macam mana kita nak terhindar daripada liberalisme, macam mana nak jawab apa yang orang-orang liberal ni nak ingin bertanya pada kita. Okey. Okey, dan sebenarnya isu-isu berkaitan dengan akidah ni dia ada kepada yang telah melihat video ini, minta tolong subscribe dan juga tonton supaya video ni kita dapat orang kata berkembang lah. Macam apa yang saya usaha ni mungkin kita boleh berkembang lagi lah. Okey, jadi minta tolong subscribe. Video ni just hanya untuk orang kata hiburan saja, dan juga orang kata nak kongsilah apa yang saya dah belajar selama ini, saya akan kongsikan di dalam video ni. Jadi siapa-siapa nak tengok video yang terdahulu, video yang terkini dan juga video yang akan datang, bolehlah subscribe dan juga tonton. Okey, isu-isu berkaitan dengan akidah ni dia ada 3. Yang pertama iaitu fahaman Islam liberal dan pluralisme agama. Yang kedua, amalan syirik dan ajaran sesat. Yang ketiga, fahaman Syiah. Okey, jadi ketiga-tiga yang saya sebut tadi tu, ini adalah isu-isu berkaitan dengan akidah. Okey, kita akan teruskan dengan yang pertama sekali iaitu liberalisme. Okey, apa disebutkan dengan liberalisme? Liberalisme ni dia orang kata satu fahaman di mana orang-orang ni dia hanya percaya kepada akal fikiran saja. Jadi dia hanya percaya pada fakta sains dan juga fakta-fakta yang kata dia boleh nampak dengan kepala mereka sendiri. Okey, itu pengenalan secara ringkaslah tentang liberalisme. Okey, seterusnya teras pemikiran Islam liberal. Okey, yang pertama sekali apa terasnya? Okey, yang pertama sekali iaitu kebebasan akal tanpa batasan dalam Islam. Okey, Islam ni mereka ni dia orang kata dia mau orang kata akal ni tanpa batasan lah, tapi kalau dikenal memang ada batasnya, tetapi bagi mereka kebebasan kalau boleh tanpa batasan, orang kata apa ni, limitless. Okey, yang kedua, layak digelar golongan Mu'tazilah moden, tidak menerima perkara qat'iyatul muslamat, yang ini ajaran-ajaran agama yang mesti diterima tanpa merujuk akal tetapi diterima atas dasar iman dan kepercayaan. Okey, kat orang liberal ni orang kata dulu zaman dulu tu dipanggil Mu'tazilah, iaitu apa-apa berkaitan dengan agama harus diterima dengan tanpa merujuk akal, tetapi kiranya macam orang kata Mu'tazilah ni dia orang kata dia hanya menerima berdasarkan kepada akal fikiran sahaja. Jadi zaman sekarang ni Mu'tazilah ditukar nama kepada liberalisme.
Okey, yang ketiga, mempunyai ajaran zaniyat tidak pasti dan muhtamalan menanggungi mengandungi pelbagai kemungkinan. Jadi azaniyah ni macam orang kata tak pastilah. Macam contohnya, dalam Quran tu ada orang kata ada yang betul pasti, ada yang tak pasti. Macam contohnya ayat-ayat yang bersifat umum. Contohnya wa aqimus solah wa atuz zakah, tunaikanlah solat dan mengeluarkan zakat. Tapi bagi mereka tidak pasti sama ada semayang tu macam mana, zakat tu macam mana. Jadi mereka tidak pasti. Itulah dimasukkan dengan ajaran zaniyat. Manakala muhtamalat iaitu mengandungi pelbagai kemungkinan. Kemungkinan macam orang kata apa ni, probability. Probability macam contohnya macam duit shilling ada kepala ada ekor. Bila kita tembak ke atas, kita tengok mana satu adalah ada boleh dapat kepala ke boleh dapat ekor. Lebih kurang macam tu lah. Tu dimasukkan dengan muhtamalat, iaitu mengandungi pelbagai kemungkinan. Okey, yang keempat, menolak ketafsiran yang dianggap kolot, termasuk hal-hal ijma' Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama mujtahid. Jadi apa-apa fahaman, apa-apa pendapat yang dibawa oleh ulama, mereka menolak. Sedangkan ijma' ulama-ulama adalah pewaris Nabi. Jadi kita orang kata kita tak boleh menolak lah. Jadi kalau kita menolak apa yang dibawa oleh ulama-ulama yang disebut sebagai pewaris Nabi, itu orang kata separuh orang kata kufur lah. Sebabnya aku tinggalkan dua perkara, kalau kau memegang keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu kitabullah, iaitu Al-Quran, dan juga kata-kataku, iaitu hadis Nabi SAW. Jadinya ijma' dan juga ulama-ulama yang membawa ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau mereka menolak, maknanya mereka kufur lah. Jadi orang kata separuh kufur, macam tu lah. Okey, yang kelima, bagi mereka agama hendaklah ditundukkan kepada waqiah, realiti. Jadi mereka ni kalau boleh, agama ni kalau boleh perlu ditundukkan kepada realiti macam sekarang ni lah, macam realiti sekarang lah. Macam contohnya berlaku peperangan, berlaku apa orang kata pencurian, perompakan apa semua. Kalau boleh bagi mereka agama kena orang kata sekarang ni itu adalah realiti, jadi agama tu kena orang kata terima realiti itu. Jadi itu adalah asas pemikiran Islam liberal. Fahaman Islam liberal. Liberalisme ni dia bermaksud kebebasan kepada individu tanpa sekatan atau sekatan yang sedikit. Oleh kerana liberalisme ni kebebasan kepada individu, dia orang kata diikat oleh sifat-sifat barat. Macam contoh, dia ada 5. Yang pertama, kebergantungan kepada akal semata-mata. Jadi dia bergantung kepada materialisme, macam tu. Jadi yang kedua, dualisme dalam memahami pelbagai realiti dan kebenaran. Yang ketiga, penekanan kepada unsur-unsur perubahan dalam kewujudan yang menayangkan pandangan alam, worldview yang sekular. Jadi liberalisme ni kalau boleh nak tekankan kepada unsur-unsur perubahan dan kewujudan yang menayangkan kepada pandangan alam sahaja, yang sekular. Maksudnya menayangkan pandangan alam berdasarkan fakta dan juga sains. Itu maksud mereka. Kalau menekankan kepada fakta logik akal dan juga fakta sains.
Okey, yang keempat, doktrin humanisme iaitu jemaah ideologi sekularisme yang memusatkan penilaian segala-galanya kepada fikiran manusia. Jadi mereka mengamalkan humanisme iaitu jemaah ideologi sekularisme yang memusatkan penilaian segala-galanya kepada fikiran manusia. Tapi kena bagi mereka fikiran manusia ni adalah tidak, orang kata, tiada batasan. Jadi mereka mengambil satu ideologi yang bagi nama humanisme. Okey, yang kelima iaitu konsep tragedi. Okey, tragedi ni dia orang kat dia buat konsep tragedi lah, macam orang kata dia buat konsep, orang kata, mengelirukan ataupun buat permasalahan. Itulah mereka mengamalkan konsep itu. So saya bagi contoh lah, macam konsep tragedi ni macam orang kata meniru, keliru ataupun bermasalah. Itu fahaman Islam liberalisme. Okey. Okey, kalau kita tengok isu fahaman Islam liberal ni. Okey, Islam liberal ni adalah satu fahaman sesat yang datangnya dari sifat tidak yakin, rendah diri, inferiority complex dan mengganggukan pemikiran barat oleh orang Islam. Jadi liberal ni kalau boleh nak mengganggu-ganggukan akal logik akal ataupun fakta sains. Sebabnya mereka hanya, kalau boleh, apa yang mereka nampak dan mata kepala mereka sendiri. Itu liberal. Okey, yang kedua, menurut Kamus Dewan edisi keempat, liberal itu sendiri bermaksud sifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik ataupun makna lainnya bersifat atau berpandangan bebas, berpandangan terbuka, tidak tergongkong kepada sesuatu aliran pemikiran dan sebagainya. Jadi menurut pada Kamus Dewan, liberal ni bermaksud bersifat condong kepada kebebasan. Jadi dia, orang kata, melebihkan kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik. Jadi ataupun bersifat atau berpandangan bebas ataupun berpandangan terbuka. Okey, yang tu. Yang ketiga pula, Islam itu sendiri sudah liberal di mana manusia bebas dari penindasan, kezaliman dan penghinaan sesama manusia. Manusia juga memiliki taraf keterbukaan dalam peradaban manusia selagi mana hal tersebut tidak sampai ke arah penyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menurut Islam tu sendiri sudah liberal, tetapi jangan melampaui batas. Kalau kita nak bebas, kita agak-agak lah. Jangan kita nak bebas sampai melampaui batas, sampai zalim, kezaliman, penghinaan sesama manusia. Manusia memang, orang kata, dia terbuka kepada peradaban manusia, tetapi jangan sampai ke arah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dimasukkan dengan liberal. Tapi apa yang saya cakap tu, yang nombor 3 ni, Islam tu sendiri sudah liberal, tetapi manusia tu jangan terlalu bebas, terlalu zalim, terlalu hina sesama sendiri. Tetapi manusia itu kena, orang kata, terbuka kepada peradaban manusia, selagi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat pula, penambahan perkataan liberal pada Islam yang sudah pastinya liberal maksudnya konsep ini mahukan lagi kebebasan dan keterbukaan yang lebih lagi daripada apa yang terdapat di dalam syariah Islam. Jadi penambahan perkataan liberal ni, dia bermaksud konsep ini mahukan lagi kebebasan dan keterbukaan yang lebih lagi daripada apa yang terdapat di dalam syariah Islam. Jadi liberal ni bermaksud, orang kata, dia nak sesuatu benda tetapi dia nak lebih lagi. Jadi dia meletakkan kepada keinginan yang lebih. Jadi itulah maksud liberal, iaitu mahu lagi kebebasan,
yang keterbukaan yang lebih lagi daripada apa yang dia dapat dalam syariah Islam. Macam zaman Nabi Lut AS lah, terlalu sangat berdosa sampai satu tahap mereka membuat homoseksual. Itulah kenapa kita jangan kalau nak ingin satu benda jangan berlebihan. Okey. Aliran liberalisme ini datangnya dari barat, asalnya daripada terciptanya zaman Renaissance kebangkitan di Eropah. Jadi liberalisme ni dia berasal daripada barat, tapi hasilnya daripada zaman Renaissance, iaitu kebangkitan di Eropah. Eropah ni kalau ikutkan Kristian pada ni ajaran Kristian lah. Jadi zaman Renaissance ni apabila zaman gelap dah berlaku, mereka mau orang kata dari gelap nak ke tempat yang bercahaya. Jadi mereka bangkit. Jadi itulah dimasukkan dengan zaman Renaissance di Eropah. Okey, itulah liberalisme. Kalau saya sebut sekali lagi, liberalisme ni datangnya asalnya dari barat, tetapi hasilnya daripada terciptanya zaman Renaissance di Eropah, iaitu ni orang kata zaman Renaissance ni agama Kristian lah. Liberalisme ni asal dia agama Kristian lah. Okey. Antara sifat pahaman liberalisme ialah kebebasan individu tanpa sekatan dan mempunyai gagasan pemikiran, iaitu individu lagi penting dari masyarakat. Masyarakat wujud dalam individu bebas dari ikatan agama. Okey, macam contoh yang satu, individu lagi penting daripada masyarakat. Jadi yang pertama sekali itu gagasan pemikiran liberalisme ni, yang pertama sekali disuruh kita mementingkan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat wujud dalam individu. Jadi kalau kita nak cari pengaruh, atau sesuatu, kita kena bermasyarakat. Betul lah yang kedua tu, masyarakat wujud dalam individu. Yang ketiga pula, individu bebas dari ikatan agama. Jadi kalau boleh, liberalisme ni kalau boleh bebas daripada segala macam bentuk fahaman agama. Jadi itulah gagasan pemikiran yang dibawa oleh liberalisme. Yang pertama sekali, individu lagi penting daripada masyarakat, iaitu pentingkan diri sendiri. Yang kedua, masyarakat wujud dalam individu macam pengaruh. Okey, yang ketiga sekali, individu bebas daripada ikatan agama. Kalau boleh, individu tu kalau boleh bebas dari segala macam kepercayaan agama. Itulah gagasan pemikiran liberalisme. Okey, kalau terus pemikiran Islam liberal ni, okey, yang pertama sekali, kebebasan akal tanpa batasan, perasaan syak dan ragu terhadap agama. Kalau sesiapa yang yang utamakan akal logik, dia akan rasa syak dan ragu terhadap agama. Macam contohnya sembah Allah SWT. Mereka kalau ikut akal logik kalau boleh dia nak nampak juga Allah SWT tu. Jadi akal logik ni dia terbatas sebenarnya, bukannya tanpa batasan, bukannya limitless. Tapi kebebasan akal ni ada limitnya. Okey, yang kedua, meletakkan akal lagi tinggi daripada wahyu. Jadi kalau kita kalau meletakkan akal lagi tinggi daripada wahyu, maknanya kita orang kata tidak tahu masa depan tu macam mana. Itu pendapat saya je lah. Ni meletakkan akal lagi tinggi daripada wahyu, kiranya macam orang kata akal ni lagi tinggi lagi daripada wahyu. Jadi orang kata dia melebihkan akal daripada wahyu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga, penerimaan wahyu berdasarkan penilaian akal dan rasional.
Jadi kalau siapa-siapa kalau orang kata kalau terima wahyu tu, tapi kena berdasarkan dengan keputusan daripada akal logik dan juga rasional. Tu yang ketiga. Yang keempat iaitu tidak menzahirkan diri sebagai golongan yang menolak agama tetapi berselindung di sebalik gagasan yang macam mana tu, mengkaji agama, menafsirkan semula Quran, menilai semula sunnah, menapis hukum syariat dan fiqh. Jadi dia tak mau menzahirkan diri sebagai tolak. Kalau boleh dia tak mau nampak lah. Kalau boleh dia tak mau orang kata nampak sangat lah dia tu menolak agama. Tetapi dia orang kata dia tak mau tunjuk isi, tetapi dia tutup dengan kulit supaya isi itu tidak nampak. Jadi mereka ni kalau tengok pada kulitnya, mereka memang mengkaji agama, menafsir semula Quran, menilai semula sunnah, menapis hukum syariah dan fiqh.